Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazira Izzati dan kawan saya, Nur Najwa, akan membentangkan tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia bab 6 buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM. 6.1 Cabaran dalaman Malaysia. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ada 3. Yang pertama, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial dan membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan petroleum. Seterusnya, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Kerajaan membina sistem perhubungan dan pengangkutan. Usaha ini dilakukan melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Akhir sekali, memajukan sistem pendidikan. Usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, terutamanya kaum Bumiputra. Kedua, cabaran politik di Sarawak. Pada Jun 1966, 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Lincoln sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Gubernur pada Jun 1966. Namun, beliau memenangi kes di Mahkamah Tinggi Sarawak dan kembali menjadi Ketua Menteri tetapi tidak mendapat undi tidak percaya dari Kaunsil Negeri. Krisis politik ini menyebabkan berlakunya ketidakstabilan di Sarawak. Pada September 1966, darurat diisytiharkan. Stephen Kalong Lincoln digantikan dengan Tavis Lee. Berikut merupakan gambar Tavis Lee dan Stephen Kalong Lincoln. Ketiga, cabaran perpaduan kaum. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum. Oleh itu, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara. Jarak yang jauh antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh juga menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Gambar di sebelah merupakan gambar Kabinet pertama Sarawak. Pemisahan Singapura. Faktor pemisahan ada 3 iaitu politik, ekonomi dan masalah perkauman. Yang pertama, politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin People Action Party dengan Perikatan. Kempen Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew untuk menuntut hak sama rata. Seterusnya, ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama Common Market disegerakan. Tidak berpuas hati dengan tambahan cukai yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, Singapura mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian pinjaman sebanyak 150 juta ringgit Malaysia kepada Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, masalah perkauman. Berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 dan berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak sama rata bagi semua kaum. Berikut merupakan gambar Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Lee Kuan Yew dan Tun Abdul Razak Husin. Berikut merupakan garis masa pemisahan Singapura daripada Malaysia. Pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Pada 1 Julai 1965, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri. Pada awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan ini. Pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar. Pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia dan meluluskan rang undang-undang.
6.3 Menangani ancaman komunis. Pertama, ancaman keselamatan di Sarawak. Bentuk ancaman. Komunis melakukan ancaman melalui gerakan politik dan serangan bersenjata. Gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Kerajaan melaksanakan 2 kaedah untuk mengatasi ancaman komunis, iaitu gerakan perang saraf dan operasi ketenteraan. Perang saraf. Pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut. Pertama, mengadakan perhimpunan awam tentang bahayanya ancaman komunis. Seterusnya, menyebarkan risalah, kemudian mengisytiharkan kawasan putih, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, dan akhir sekali, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan, iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama, Operasi oleh Reskum pula dilaksanakan di bahagian ketiga, seterusnya Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi Hammer Sarawak. Pada Julai 1965, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baharu seramai lebih kurang 7,500 orang. Dalam tempoh 3 hari, 1,200 keluarga berpindah ke 3 kawasan pertempatan baharu. Pertempatan ini dikawal dan diperintah untuk berkurung. Operasi Hammer Sarawak tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Kee Chok, pemimpin komunis, tulis surat kepada Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak untuk berunding. Selepas beberapa hari, lebih kurang 500 orang anggota komunis menyerah diri. 2. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Komunis melakukan serang hadap terhadap pasukan keselamatan. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hadap terhadap pasukan keselamatan di Kor Perak yang mengorbankan sampai 16 anggota keselamatan. Pada 7 Jun 1974, PKM telah menembak mati Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 November 1975, PKM telah menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Selain itu, peri api telah dipasang di sepanjang jalan Changlung, Kedah. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Berikut merupakan gambar Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan juga Tan Sri Koo Chong Kong. Pengeboman Tugu Negara. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan ini menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan meminta kerajaan mengambil tindakan tegas termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Ini merupakan gambar semasa pengeboman Tugu Negara. Usaha mengatasi. Yang pertama, strategi counter-insurgency, iaitu COIN. Usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis.
Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan supaya dapat menjalankan strategi KOI ini dengan berkesan. Yang kedua, perjanjian kerjasama sempadan. Langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Langkah yang dijalankan termasuklah meminda pagar, sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM, Malaysia dan Thailand. Dan disebabkan ini, PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jangkap samar. 6.4 Isu pembangunan dan ekonomi. Rancangan Malaysia Pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan Rancangan Malaysia Pertama. Isu pembangunan ekonomi. Terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Isu yang pertama, terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Kejatuhan harga bahan mentah, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutamanya penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Gambar di sebelah merupakan gambar sistem keuangan Malaysia berkaitan rancangan pembangunan 1966 hingga 1970. Usaha mengatasi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan, mencari pasaran baharu bagi getah dan biji timah, mempelbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko, mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Seterusnya, isu taraf hidup yang berbeza. Usaha mengatasi, melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia, dan mendapatkan bantuan Bank Dunia. Isu peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Usaha mengatasi, menubuhkan pusat pelatihan vokasional dan teknikal, kemudian meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Gambar tersebut merupakan buku dasar pembangunan luar bandar. Seterusnya, isu masalah kesihatan dan sosial, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan, kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung, dan kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Usaha mengatasi, mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga, dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. 6.5 Tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Ia bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga, dan keputusan ini menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong. Yang pertama, rusuhan kaum. Terdapat beberapa faktor, iaitu kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Seterusnya, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969. PKM mengambil kesempatan untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan. Seterusnya, parti menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan semasa berkempen. Seterusnya, perarakan kemenangan pilihan raya yang tidak terkawal. Yang kedua, langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama, darurat. Perlembagaan digantung manakala Parlimen ditangguh. Seterusnya, mewujudkan pusat perlindungan. Selain itu, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung.
Yang keempat, semua berita daripada pihak media ditabis. Yang kelima, kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk. Yang keenam, mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Yang ketujuh, pihak berkuasa memakai kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung. B. Majlis Gerakan Negara. Ini merupakan gambar ahli-ahli Majlis Gerakan Negara. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan ini dan dipengerusi oleh Tun Abdul Razak Husin. Terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Fokus utama ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi. Antara tanggungjawab Mageran ialah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan tenang, dan menguatkuasakan Akta Hasulan 1948, serta Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. C. Peranan Raja. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak iaitu Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Pemimpin masyarakat dan politik negeri juga menubuhkan jawatan kuasa muhibah iaitu menulis surat Melayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Ini merupakan keratan akhbar. The Straits Times menunjukkan seruan Sultan Perak dalam isu rusuhan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.